وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما. Pertama sekali mari kita sama-sama merafakkan syukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini tuan-tuan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita menyambung perbincangan kita dalam kitab iaitu kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan kepada Sahih Al-Imam Bukhari. Kita masuk pada hadis yang ke-6 pada malam ini. Hadis yang ke-6 yaitu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun wa la yushaddu ad-dina ahadan illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwa wa rawha wa syai'in min ad-dulja." Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menyebut, dikata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-din yusrun," sesungguhnya agama itu ialah mudah dan tiada menyusahkan dan memberatkan akan agama oleh seseorang melainkan ia akan dikalahkan. Maka kerana itu maka hendaklah kamu perbetulkan dan hendaklah kamu sederhanakan dan hendaklah kamu bergembira dan hendaklah kamu meminta pertolongan di waktu pagi dan petang dan di suatu bahagian daripada akhir malam. Syai'in minal duljah, yakni satu bahagian daripada akhir malam. Ini hadis yang menceritakan kepada kita berkenaan dengan dia punya sifat agama itu sendiri. Ad-din di sini iaitu yang dimaksudkan ialah Islam. Jadi bila sebut ad-din, walaupun maksud dia punya ad-din ni adalah agama, bila sebut agama dia merujuk kepada agama yang dimaklum, iaitu agama Islam. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah, Nabi kata sesungguhnya Islam tu, agama ini, mana dari sudut pengamalan dia, dari sudut pensyariatan dia, itu ialah mudah. Mudah dari sudut pelaksanaan dia. Dia tidak memberatkan dan tidak menyusahkan, dan semua orang boleh melaksanakan ibadah tersebut. Sebab tu kita tengok tidak ada satu pun perintah Allah yang berat tuan-tuan, yang menyusahkan, yang memberikan satu bebanan ataupun yang memberikan satu kemudaratan kepada manusia. Tidak ada. Tak ada satu pun. Semua perkara yang Allah Ta'ala perintahkan, semuanya adalah perkara tersebut memberikan manfaat kepada manusia. Jangan tengok kalau kita tanya kadang-kadang apa manfaat kepada kita. Kita bila kita tanya manfaat kepada kita, ialah kita perlu menilai dari sudut akal tuan-tuan. Jangan menilai dari sudut nafsu. Kalau kita tanya apa dia punya manfaat kalau kita disembahyang, jadi kena lihat manfaat tersebut dari sudut akal. Bila kita sembahyang, apa manfaat dia? Dari sudut pergerakan, dari sudut waktu dia. Dan ini disebut sebagai dia punya agama ni ialah tidak memberikan kemudaratan dan tidak menyusahkan manusia. Dalilnya tuan-tuan agama ni mudah ialah semua perintah yang menjadi rukun itu adalah benda tersebut ialah perkara yang boleh dilaksanakan ataupun boleh dilakukan oleh semua peringkat. Sebagai contoh sembahyang. Sembahyang ni orang yang dia punya budak umur 5 tahun boleh buat, sehinggalah umur 90-100 tahun pun boleh buat. Jika sekiranya tak mampu nak solat berdiri, maka boleh solat duduk. Jika tak mampu nak duduk, mana nak duduk, kemudian dia boleh baring. Maknanya dia boleh melintang dan sebagainya. Ini disebut pelaksanaan tu boleh dilaksanakan oleh semua orang. Itu menunjukkan bahawa agama itu mudah. Dia tak perlu nak menyusahkan tuan.
Jadi wala yushaddud dan jangan pula kita menyusahkan agama, memayah-mayah ataupun memberat-beratkan agama ni. Bila kita sebut bahawa agama ni mudah, bukan bermaksud kita perlu mempermudah-mudahkan agama. Dia jangan salah faham. Agama itu mudah, maknanya dengan mempermudahkan agama. Dia konsep yang berbeza. Ada orang dia memudah-mudahkan, dia ambil mudah tentang agama. Maknanya dia nak buat, dia buat. Kalau dia tak nak buat, dia tak nak buat. Itu salah. Yang dimaksudkan ialah agama itu mudah dari sudut pelaksanaan dia. Jangan pula kita tengok, maknanya sembahyang ni, maknanya kita tengok bagi contoh agama itu mudah. Kita sebut agama itu mudah. Kemudian kita pergi satu tempat, kemudian kita tengok waktu nak sembahyang ni tak sempat. Tak sempat waktu nak sembahyang kerana kita sibuk ni nak beli barang dan sebagainya. Kemudian kita kata tak apalah, qadalah. Itu mempermudah-mudahkan agama. Kalau pergi beli barang, pergi shopping, kemudian ataupun kita buat kenduri, maknanya benda tersebut tidak membolehkan, mengharuskan kita untuk dia punya jamak dari sudut solat kita. Jadi menyebabkan orang yang macam ni disebut sebagai orang yang memudah-mudahkan agama. Jadi kita ni nak sebut bahawa agama itu mudah, tapi jangan mempermudah-mudahkan dia dari sudut pelaksanaan. Jangan sambil dia punya ambil lewa tuan. Benda yang telah ditetapkan oleh Allah itu perlu dilaksanakan. Dia tidak ada pilihan tuan-tuan. Tak ada pilihan sama ada kita nak buat ataupun tidak. Kerana perintah itu merupakan, kalau perintah wajib dia kena buat. Macam kita lah, kita nak kereta. Kereta kita. Bila sampai dekat traffic light, kita tak ada pilihan. Bila merah kena berhenti. Bila hijau kita kena bergerak. Kalau tiba-tiba hijau kita tak nak bergerak, orang belakang marah. Ataupun tiba-tiba waktu merah kita nak bergerak, boleh menyebabkan dia punya kemalangan, mudarat sebagainya. Jadi itu undang-undang yang telah ditetapkan oleh manusia, oleh kerajaan. Bila sebut bila merah kena berhenti, bila hijau kena bergerak. Sama juga dengan perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah. Maknanya benda tersebut ialah perkara yang mesti dilaksanakan. Dia tak ada isu tuan-tuan, ialah maknanya orang tu bila dia buat benda yang dilarang oleh Allah, kemudian kita perlu menghormati dia punya pandangan dia. Contohnya dia tu suka kepada laki-laki, laki-laki suka kepada laki-laki. Contohnya golongan homoseksual. Maknanya dia suka pada laki-laki. Setengah orang dia sebut, dia kata tak apalah dia suka pada laki-laki, kita perlu berlapang dada. Tak, mana boleh. Benda yang salah kita kena sebut salah. Tidak boleh berlapang dada dalam perkara-perkara yang jelas pengharamannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda yang dilarang, kita boleh berlapang dada, kita boleh biarkan dia buat benda macam tu disebabkan keinginan dia, disebabkan naluri dia. Itu jadi seolah-olah kita membenarkan perkara-perkara yang bersifat jenayah itu dilakukan oleh manusia. Bagi contoh, orang tu nak mencuri, dia pun ambil barang, kita pun tangkap dia. Kemudian dia pun sebut, dia kata, kenapa kamu tangkap aku? Sebab memang aku nak mencuri. Naluri aku, dia punya pemikiran aku, kehendak aku nak mencuri. Kamu kena hormatilah. Bolehkah tidak? Tak boleh. Sebab benda-benda yang dia, walaupun boleh berbeza pandangan, kita bebas untuk melakukan sesuatu perkara, tapi dia ada batasan dia, tuan-tuan. Semua benda ada batasan dia. Maknanya ada batasan, dia punya dia punya undang-undang. Undang-undang ini ialah ditetapkan ialah untuk memudahkan kerja manusia, memberikan manfaat kepada manusia. Syariat turun bukan untuk menyusahkan manusia, tapi untuk memberikan kemudahan kepada kemudahan kepada manusia. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sebut, Nabi kata fasaddidu wa qaribu wa abshiru, hendaklah kamu perbetulkan, hendaklah kamu sederhana. Mana sederhana dari sudut pelaksanaan dia, tidak terlalu syadid dan tidak terlalu bermudah-mudah, jangan tasahul.
Jangan syadid dan juga jangan tasahul. Maknanya bersederhana dengan maksud ialah apa yang Nabi buat, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, buat macam tu. Tidak melampaui batas daripada perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala perintahkan solat maghrib 3 rakaat, maka kena buat 3 rakaat. Itu maksud sederhana. Yang kita bukan kita lebihkan, buat 4, 5. Jangan pula meremeh-remehkan, buat 2, buat 1 tak sembahyang langsung. Tak boleh. Itu maknanya ialah dipanggil apa? Mana dari sudut mana pelaksanaan dia sederhana. Tidak benda-benda buat benda yang boleh menyakitkan hati kita dan sebagainya, menyakitkan diri kita sendiri dan sebagainya. Wa abshiru, dan berilah berita gembira. Wasta'inu, dan hendaklah kamu meminta pertolongan. Bila ghadwah, meminta pertolongan pada waktu pagi, warauhah, dan pada waktu petang, wa syai'in minal duljah, dan juga pada satu bahagian daripada akhir malam. Jadi 3 tempat ni ialah tempat yang disebut sebagai tempat yang amat-amat digalakkan untuk kita buat ibadah. Bila ghadwah pada waktu pagi, kemudian pada akhir petang, dan pada waktu petang, dan juga pada waktu malam. Ada sebut ghadwah ni ialah lebih kurang pada dekat-dekat dengan waktu duha macam tu. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut bahawa wa syai'in minad durjah, dan satu bahagian daripada akhir malam. Kerana akhir malam ni ialah yang paling terbaik. Malam ni dia ada 12 jam. 7 pagi contohnya sampai pada waktu subuh. 7 malam sampai waktu subuh. Maghrib sampailah subuh. Terbenamnya matahari sehinggalah terbitnya matahari. Di antara waktu malam ni dia ada 2 waktu yang afdal. Waktu yang terbaik. Waktu pertama terbaik ialah waktu antara maghrib dengan isyak. Ini waktu pertama terbaik. Waktu maghrib dengan isyak ni ambil kesempatanlah untuk kita buat ibadah. Waktu yang kedua terbaik ialah waktu 1/3 akhir malam. Mana 1/3 akhir malam ni, kalau kita bahagikan malam ni 3 bahagian, kita tengok yang maknanya 1/3 akhir, lebih kurang 3/4 kan, sampailah pada akhir-akhir. Dan rahmat Allah Ta'ala turun pada akhir malam. Ini maknanya saat-saat mustajab ialah pada akhir malam. Jadi sebab tu pada kita ni Allah Ta'ala bagi peluang. Waktu malam awal-awal tu tidur terlebih dahulu, kemudian bangun tengah malam, akhir-akhir malam dekat dengan subuh, kemudian buatlah mana ibadah pada waktu tersebut. Kerana waktu tu adalah waktu yang disebut sebagai waktu mustajab doa, dan waktu yang ada kelebihan yang besar di sisi Allah. Itu tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kita sebut sebagai hadis yang boleh untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik. Itu hadis yang ke-6, termasuk pada hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 adalah hadis yang agak panjang tuan-tuan. Disebut bahawa inna wafda Abdul Qais, hadis daripada iaitu hadis daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia kata inna wafda Abdul Qais lamma atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sesungguhnya ada satu rombongan Abdul Qais datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun bertanya kepada mereka. Nabi tanya manil qaum atau manil wafd. Nabi tanya 2 perkataan tadi, manil qaum atau manil wafd. Kan? Nabi tanya 2, manil qaum, satu man al qaum. Perkataan au di sini ialah dia bukan datang daripada dia bukan datang daripada Rasulullah. Au ni dengan maksud atau. Yang Nabi tanya ialah manil qaum, ataupun Nabi tu tanya manil wafd. Au di sini ialah perkataan daripada rawi. Kerana rawi yang meriwayatkan hadis ni dia syak. Dia maknanya dia tidak yakin
mana satu perkataan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut pada waktu tersebut, maknanya Nabi sebut manil qaum ataupun Nabi tanya manil wafdu. Walaupun dua-dua perkataan membawa maksud yang sama. Al-qaum merujuk kepada kumpulan, wafdu juga merujuk kepada kumpulan rombongan. Kan? Tapi disebabkan rawi ni dia syak. Dia tanya dia syak. Nabi sebut pada waktu tu manil qaum ataupun Nabi tanya manil wafdu. Salah satunya itu ialah perkataan daripada Rasulullah. Disebabkan dia syak didatangkan kedua-dua kalimah. Sebab tu dalam hadis ni rawi mendatangkan kedua-dua kalimah manil qaum atau manil wafdu. Ini kerana dia syak. Kerana salah satu tu mesti adalah perkataan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut. Ini menunjukkan bahawa rawi bila mereka meriwayatkan hadis, mereka mesti ada keyakinan dalam periwayatan tersebut. Sebab kalau mereka tak yakin, mereka akan sebut tak yakin, mereka syak, mereka akan datang kedua-dua kalimah. Begitu juga seandainya pada waktu tu rawi itu lupa. Pernah dalam hadis lain iaitu Ibnu Sirin dia lupa. Dia kata Abu Hurairah dah sebut pada aku tapi aku lupa. Dia kata walakin nasitu ana, tetapi aku lupa. Bila dia lupa maka dia hanya sebut salah satu di antara dua benda. Macam tu. Dia tidak merosakkan hadis, dia tak merosakkan maksud hadis. Dalam hadis ni dia tidak merosakkan maksud hadis kerana kedua-dua kalimah itu dia mana rawi itu mendatangkan kedua-dua kalimah walaupun kedua-dua kalimah itu membawa maksud yang sama. Jadi maksud hadis itu tidak lagi jauh tuan. Baik. Kemudian bila Nabi tanya golongan mana rombongan tadi yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab ialah kami adalah daripada Rabi'ah, daripada golongan Rabi'ah. Ada pandangan menyebut bahawa golongan ni, puak ni datang daripada Bahrain, bukan daripada Mekah dan juga bukan daripada Madinah. Datang daripada Bahrain yang dekat-dekat dengan kawasan-kawasan laut. Kemudian Nabi pun mengalu-alukan kedatangan sahabat tadi. Nabi sebut marhaban bil qaum au bil wafdi ghaira khazaya wala nadam. Nabi sebut selamat datang, maknanya dan kamu tidak akan dirugikan dan kamu tidak akan menyesal. Nabi mengalu-alukan kedatangan sahabat yang datang daripada kawasan Bahrain. Kemudian faqalu ya Rasulullah, dan golongan sahabat tadi dia pun sebut lagi, dia kata ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Ya Rasulullah, kami ni golongan Rabi'ah yang berada di kawasan ni, kami tak mampu untuk datang berjumpa dengan kamu melainkan pada bulan haram saja. Bulan lain kami tak boleh nak datang. Kerana apa? Kerana kami ni berperang bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffarin mudar. Ini kerana di antara kami dengan kamu ya Rasulullah, kami ni berperang sepanjang tahun dengan golongan kafir mudar. Jadi boleh hadir ataupun boleh datang berjumpa dengan Rasulullah, boleh meninggalkan perkampungan mereka hanya di dalam bulan haram saja. Kenapa? Kerana bila masuk bulan haram, mereka mereka tidak boleh berperang. Itu syariat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Saki-baki syariat terdahulu masih lagi diamalkan di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Bila masuk pada bulan haram, mereka tidak berperang. Jadi golongan kafir mudar juga sama, mereka tidak berperang bila masuk pada bulan haram. Bila tak berperang tuan-tuan, jadi kampung tu selamat. Bila kampung selamat, menyebabkan mereka boleh datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara syariat pada zaman dulu dia ada 4 bulan haram. Kan, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. 3 bulan ni dia straight, kan? Straight. Dia berturut. Zulqa'dah orang berangkat pergi haji kat bulan ni. Zulhijjah orang menunaikan haji. Bulan Muharram orang baik daripada haji.
Jadi 3 bulan ni bila tak berperang, maka menjaga keselamatan orang pergi dan balik. Kan, pergi itu selamat, sebulan pergi itu selamat, buat haji sebulan, balik juga sebulan tu selamat. Itu di antaralah. Kemudian satu lagi adalah bulan Rejab. Bulan Rejab adalah bulan juga termasuk di antara bulan haram. Itu Allah berikan, anugerahkan kepada umat terdahulu. Kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala anugerahkan yang disebut dengan Syahrul Mubarak. Bukan Syahrul Haram tapi Syahrul Mubarak. Iaitu bulan Ramadan. Itu lebih di antara kelebihan yang Allah Taala berikan kepada umat. Kemudian disebut dengan famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi al-jannah. Dia kata, ya Rasulullah, kerana kami ni dagang berjumpa kamu, maka berilah kepada kami, perintahkanlah kepada kami satu perintah yang jelas untuk kami pegang dan kami boleh ceritakan kepada orang yang tidak hadir bersama hari ini. Sahabat-sahabat kami, mereka-mereka yang bersama dengan orang daripada kabilah-kabilah kami yang tak hadir bersama pada hari ini, kami boleh ceritakan pada mereka. Dan kalau kami mengamalkan perintah tersebut, wa nadkhulu bihi jannah, kami akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tengok bagaimana cara para sahabat bila jumpa dengan Rasulullah. Maknanya apa yang mereka buat? Mereka minta nasihat, mereka minta pegangan daripada agama. Sebab itu ialah tujuan maknanya diutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tahu tuan-tuan, dia jelas dengan dia punya apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis ni, sahabat tadi minta projek dengan Rasulullah. Dia tak minta, ya Rasulullah tolong kami di tempat kami tu. Tak minta. Sebab dia tahu bahawa tujuan Rasulullah bukan datangnya untuk memberikan projek pada manusia. Tak. Kalau Rasul tidak diutuskan, manusia boleh hidup. Belum daripada kedatangan Rasul, manusia boleh hidup. Ada kerajaan Rom, ada kerajaan Parsi yang hebat, yang gagah, yang ada tamadun dia. Dan juga ada dia punya cendekiawan dia, buku-buku banyak yang wujud pada waktu tersebut. Walaupun sebelum daripada kedatangan baginda Rasulullah. Tetapi kenapa Allah Ta'ala utuskan Rasul? Bukan untuk maknanya hanya sekadar memberikan, bukan untuk bagi kemajuan dalam dunia. Tapi tujuan Rasul ialah mana ani'budullah wajtanibut taghut. Mengajak manusia supaya kembali kepada Allah, sembah Allah dan jauhkan diri daripada perkara-perkara taghut. Itu tujuan Rasul, tujuan Nabi macam tu. Jadi Nabi dan Rasul tak ada sekarang tuan-tuan. Yang ada sekarang ialah pewaris para Nabi dan pewaris pada Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ialah pewaris Nabi, ialah pewaris Rasul. Apa yang dibawa oleh Rasul, itulah yang dibawa oleh ulama. Ulama dia tak buat agama baru. Yang kita buat reka cerita pula. Ulama ni buat agama baru tak? Walaupun kita nampak, kita baca hadis, apa yang disebut oleh ulama nampak bertentangan. Kita kena tanya dia kenapa ulama berpandangan sedemikian. Maknanya mesti ada sebab dia. Sebab ulama ni dia tak buat agama baru. Banyaklah kisah-kisah. Contohnya dalam sehari dua ni orang bisi berkenaan dengan Imam Abu Hanifah. Cerita tentang Imam Abu Hanifah, bagaimana orang disebut bahawa Imam Abu Hanifah ni mutalak hadis dan sebagainya. Saya ambil satu contoh tuan-tuan, satu hadis yang juga terdapat dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Dalam satu hadis Nabi sebut berkenaan dengan ada seorang laki-laki dia datang ketika mana Nabi menyampaikan khutbah. Pada waktu tu bila seorang sahabat datang, Nabi pun tanya dia. Ni ketika Nabi duk menyampaikan khutbah, Nabi tanya, "Asallaita ya fulan?" Wahai fulan, adakah kamu telah sembahyang? Laki-laki tadi sebut, dia kata tak, belum. Kemudian Nabi sebut, Nabi kata, "Qum farka', bangun dan rukuklah." Maknanya bangun dan solatlah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah,
Ketika mana khatib menyampaikan khutbah, tidak boleh menunaikan solat sunat. Tidak boleh. Jadi Rasulullah sebut kan, perlu, mana Rasulullah menyuruh sahabat tadi, kum, bangun dan solatlah. Jadi adakah Imam Abu Hanifah tidak mana terima ataupun tidak sampai hadis ni pada dia? Kata orang kita ni dia mudahlah benda-benda macam ni dia minat. Imam Abu Hanifah tak guna hadis, Imam Abu Hanifah menolak hadis. Kan? Kena ingat ialah dalam hadis yang sama, tetapi pandangan ulama berbeza dalam menghukum hadis tersebut. Kan? Contoh imam dalam mazhab al-Imam Syafi'i, berdasarkan kepada hadis ni harus untuk menunaikan solat sunat pada waktu tu. Solat sunat dah itu masjid. Tapi solat sunat yang dilakukan mestilah solat sunat tersebutlah solat sunat yang ringkas, kerana khatib sudah menyampaikan khutbah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah tak boleh menunaikan solat sunat. Kerana apa? Kerana pandang Imam Abu Hanifah, hadis ni yang Nabi sebut sahabat tadi bangun. Nama sahabat tadi iaitu Sulaik Al-Ghatafan. Nama sahabat. Dan Nabi menyuruh dia, Nabi tak suruh sahabat lain, Nabi suruh dia. Kerana apa? Kerana sahabat ni miskin. Sahabat ni dhaif. Bila dia datang, bila dia solat tuan-tuan pada waktu tersebut, mudah-mudahan bila dia bangun, para sahabat lain melihat keadaan Sulaik pada waktu tersebut, dan pada waktu tu sahabat akan tolong solat, kerana dia tu dhaif, dia tu miskin. Jadi kerana Sulaik, bukan kerana orang lain. Itu pandangan daripada pandangan daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab tu hadis ni sampai pada dia. Dia jadi pelik tuan-tuan. Satu hadis sampai pada kita, tapi hadis tu tak sampai pada Imam Abu Hanifah. Pelik kan? Dia jadi kita mikir tu jam. Mustahil mutlak tak sampai hadis ni, tiba-tiba kita yang cak yang ni sampai hadis ni. Dia pelik lah kan? Sebab tu mana imam mustahil mutlak ni, hadis yang sama tapi pandangan mereka berbeza. Sebab tu mengeluarkan hukum dan juga fatwa yang berbeza. Itu tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi maknanya bila kita bermuamalah ataupun kita jumpa dengan ulama, apa yang kita buat, kita tiru seperti mana yang disebut oleh sahabat ni. Jumpa dengan ulama, dengan ahli ulama, kita minta nasihat daripada dia. Bukan kita buat pandai. Kan? Ulama ni kalau kita bercakap banyak dengan dia, dia akan senyaplah. Kan? Kemudian jangan kita buat bijak pula. Aku dah bincang dengan ulama tersebut panjang lebar. Dah memberikan pandangan kepada ulama. Kenapa tak cerdik itu tuan-tuan? Kan? Sebab ulama bila mana kita bercakap, dia akan senyap. Itu dia punya sifat ulama. 3 benda yang biasanya yang dilakukan oleh alim ulama yang soleh ni, 3 benda. Pertama, dia kurang bercakap. Yang kedua, dia kurang tidur. Yang ketiga adalah dia kurang makan. Kan? Itu sebab tu dia boleh jadi alim. 3 benda ni. Biasanya 3 benda ni lah. Kurang tidur kerana dia banyak buat ibadah. Kurang bercakap, mana dia banyak mengaji, bertalaah dan sebagainya. Kan? Dia hanya bercakap ketika mana mengajar. Itu disebut. Jadi bila mana kalau kita bercakap, dia akan senyap. Sehingga ada guru kita sebut, dia kata kalau kamu berada dalam satu majlis dengan ulama, kalau orang tanya soalan dan kamu tahu jawapan tu, soalan mudah, contohnya orang tanya bab rukun sembahyang, kita tahu jawapan, kita pernah belajar. Kan? Jangan kamu jawab soalan tersebut, bagi ulama jawab. Kan? Kalau kita jawab, kita akan telah memutuskan untuk mengambil manfaat daripada ulama. Bila kita jawab, ulama tak dah mana sudah tak jawab lagi soalan tu. Kita bagi dia jawab. Bila dia jawab, ulama tak dijawab, kita dapat manfaat, orang lain juga dapat manfaat. Itu dia kena mana cara macam tu. Jadi jangan kita pula yang banyak cakap kan. Jangan pula kita duduk dengan orang alim, kita akan dapat kita lah yang pandai kan. Biasalah kalau kita duduk dengan tutup guru, kita akan dapat kita pandai. Sebab mereka ni takkan bercakap banyak dan mereka tidak akan menyungguh diri kan. Kalau rasa nak hebat, duduk dengan orang alim kan. Kita akan rasa, tapi hakikatnya kita ni tak pandai sekali kan. Itu tuan-tuan. Jadi kena jagalah kan. Ambil kesempatan kalau jumpa orang alim, ambil manfaat daripada mereka. Lebih-lebih lagi kalau orang alim tu datang tempat kita.
datang tempat kita, alhamdulillah, dan perlu kita ambil manfaat daripada mereka. Macam contoh sekarang, festival Turos yang dibuat oleh kerajaan negeri pada hari ini, kan, dia punya alim ulama turun, kan, Syekh Ali Jumaah turun, Baba Li Sekam turun, kemudian Baba Ismail Sepanjang turun, dan minggu ni pula Habib Omar turun, kan. Jadi bumi Selangor ni didatangi oleh alim ulama, kan. Jadi cuba Sufyan As-Sauri dia pernah sebut, kan, dia kata kalau orang alim datang tempat kamu, kemudian kamu tak dijumpa dengan dia, ini salah satu di antara orang yang bakal mendapat hati yang keras. Jadi ambil peluang tuan tu, kalau dia datang tempat kita pergilah, masuk dan menyertai duduk dalam majlis dia. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripada ulama tersebut. Ini disebut sebagai ulama-ulama akhirah, ulama-ulama yang soleh. Baik. Jadi bahawa maknanya sahabat tadi minta nasihat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Nabi memberikan 4 nasihat, 4 perkara. Dan Nabi menyuruh mereka 4 perkara, dan Nabi mencegah mereka 4 perkara. Nabi sebut di antara suruhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah wa iqamus salati, hendaklah kamu menunaikan sembahyang. Itu pertama. Yang kedua, wa ita'uz zakah, hendaklah kamu mengeluarkan zakat. Yang ketiga, wa siyamu ramadhana, hendaklah kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Ini di antara benda yang disebut dalam rukun Islam. Solat, kemudian zakat, kemudian puasa. Ini fardulah. Meninggalkan ketiga-tiga benda ni ialah benda yang di antara dosa besar. Meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan solat, di antara dosa-dosa besar. Wa antu'tu minal maghlami al-khumus. Dan Nabi sebut, Nabi kata yang keempat ialah kamu mengeluarkan 1/5 daripada harta rampasan perang yang kamu dapat. Kenapa Nabi tak sebut tentang haji? Kan dalam hukum Islam lepas puasa haji. Kan, tapi Nabi tak sebut tentang haji, kenapa? Ini ulama khilaf. Ada yang menyatakan bahawa kemungkinan pada waktu ni haji masih lagi belum difardukan, sebab tu Nabi tak sebut tentang haji. Itu pertama. Yang kedua, kemungkinan juga haji itu telah difardukan, tetapi kerana melihat keadaan golongan kafir, mana yang disebut rombongan Rabi'ah tadi, mereka berperang dengan golongan kafir Mudar sepanjang tahun, jadi ada isu keselamatan di situ. Jadi bimbang kalau mereka tinggalkan rumah mereka, menyebabkan ada orang pergi serang perkampungan kabilah mereka, menyebabkan mereka maknanya menderita kerugian dan mudarat yang besar. Jadi sebab tu Nabi tidak sebut tentang haji. Kan? Sebab tu bila kita nak pergi menunaikan haji, dia ada syarat-syarat dia. Kan? Dia punya ada duit pergi balik, kemudian dia punya isu keselamatan pun dia ambil kira. Kan? Dulu dia punya 2 tahun. Contoh sebelum daripada 2020, 2021 haji ditangguhkan. Kenapa? Kerana Covid. Kan? Tidak boleh melaksanakan haji pada waktu itu kerana Covid-19. Kan? Jadi ada isu keselamatan. Jadi maknanya ditangguhkan haji pada waktu tersebut. Dia sama juga adalah golongan-golongan Rabi'ah ni, mereka ada isu keselamatan, sebab itulah Nabi tidak menyebut kepada mereka berkenaan dengan haji. Tapi Nabi sebut ialah 1/5 daripada harta rampasan perang yang mereka dapat mesti dikeluarkan pada jalan Allah. Ini di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu dapat harta rampasan perang, mereka kena kumpul, letak tengah-tengah, kemudian akan ada api yang membakar dia punya harta rampasan perang tersebut. Tak boleh ambil harta rampasan perang. Tetapi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh mengambil harta rampasan perang, 1/5 daripada harta rampasan perang. Boleh ambil. Kemudian dia ada isu, ada satu dalam ni dia sebut tentang ghanimah. Ghanimah ni adalah berperang secara bersemuka, sungguh berperang lawan
lawan, kemudian menang, ambil harta rampasan perang, itu disebut sebagai ghanimah. Kalau pergi perang juga tapi tak berperang bersemuka, kepung, pengepungan berlaku. Kepung punya kepung, kemudian musuh menyerah kalah, musuh pun lari. Tak berperang, tak menitiskan darah dan sebagainya. Maka pada waktu tu harta tu ada yang disebut sebagai harta al-fi. Dia hukum dia lain, disebut dalam surah Al-Hash. Berkenaan dengan harta. Bagi kita bagi azan tuan-tuan. Bagi azan. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okay, baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahahum an arba'i, dan Nabi mencegah mereka dengan 4 perkara. 4 perkara ini ialah berkenaan dengan bekas minuman. Pertama, Nabi cegah mereka menggunakan al-hantam. Yang kedua ad-duba, yang ketiga an-naki, yang juga yang keempat adalah al-muzaffar. Keempat-empat bekas ni sebab yang sama, kerana keempat-empat bekas ni mempercepatkan air mani. Kalau letak dalam 4 bekas ni, dia jadi cepat, dia tukar menjadi arak. Jadi kalau letak dalam 4 bekas ni, dengan suasana, dengan cuaca yang berada di kawasan Sahabat ni, di Bahrain, menyebabkan air mani itu cepat bertukar menjadi arak, kan? Macam kita lah, air tuak duduk lama dia akan tukar, air merah tukar jadi tuak, kan? Dia macam tu, air tu bila bertukar menjadi dia punya arak, air tersebut haram lah untuk minum, sikit ke banyak jadi haram. Jadi Nabi melarang itu kerana sebabnya iaitu mempercepatkan air mani tadi bertukar menjadi arak. Pada waktu ini Nabi larang, tetapi selepas daripada tu Nabi membenarkan
hadis ni dihazarkan. Ada larangan, mana ada hadis yang membolehkan untuk menggunakan dia punya bekas ni, tapi dengan syarat jangan sampai air tersebut menjadi haram. Keempat bekas ni adalah empat bekas yang digunakan oleh sahabat yang berada di Bahrain. Para sahabat yang berada di Madinah dan juga Mekah tak pernah dengar nama empat bekas. Tak pernah dengar, tuan. Jadi ini menunjukkan apa yang Nabi larang itu adalah berdasarkan kepada wahyu yang disebut oleh, yang disampaikan ataupun yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi memang mana mendapat wahyu daripada Allah. Dari itulah yang mana empat bekas ni. Wa rubbama qala al-muqayyad wa qala ihfazuhunna wa akhbaru bihinna man wara'akum. Dan Nabi sebut lagi, Nabi kata hafazlah, kamu hafalah ayat-ayat ini, mana hadis ni, dan kamu khabarkan kepada mereka yang tidak hadir bersama dengan kamu. Jadi hadis ni ulama menyebut memberikan galakan kepada kita untuk menghafal hadis. Sebab Nabi sebut ihfazuhunna, kan? Maka sunat pada kita, digalakkan juga pada kita untuk menghafal hadis lain daripada menghafal Quran. Juga kita digalakkan untuk menghafal hadis baginda Rasulullah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, hadis yang kita hafal tu ialah perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah dalam badan kita, dalam diri kita, dalam hati kita. Itulah tuan-tuan rahmatullah, dua hadis yang kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita insya-Allah. Jadi yang baik datang daripada Allah, yang betul kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin rabbal alamin. Allahumma yafa'al ma'alam wa alimna mimma yanfa'u ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.